2. InsyaAllah kita buka pengajian kita pada pagi ini. Kita sama-sama membaca beberapa kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala kiram as-satizam syai'ullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadwatun jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa asa an yakuna minal muhtadin. Maksudnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itulah orang beriman dengan Allah serta hari akhirat. Dan mereka itu menjaga semayang serta menunaikan zakat. Mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka itu termasuk dalam kumpulan orang mendapat hidayah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan menyesuaikan pahaman di dalam agama. Yang mati semulakan atau imam, suruhnya atau bilal, kemudian pengusi surau di atas surau, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah taala kita dapat bersama sekali lagi tuan-tuan pada pagi ini insya-Allah untuk kita sambung pengajian kita fiqh kita al-muqtamad di muka surat 57, betul tak? Tertib. Baik. Jadi insya-Allah kita pagi ini kita lihat sambungan kenaan dengan wuduk hari itu. Sekali lagi batu wuduk. Batu wuduk mana yang seterusnya ialah tertib. Baik, qala musannifun ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daril amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan akan bermanfaat kalamnya insyaallah dalam dua negara dunia dan akhirat. Syarat atau rukun untuk yang keenam ialah tertib. Wudu wajib disempurnakan dengan tertib. Oleh itu naklah didahulukan membasuh muka, kemudian kedua-dua tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian membasuh kaki. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Falsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka berwuduklah, yaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku.
Dalam ayat ini dia menggunakan perkataan jamak, ramai. Faksilu wujuhakum, ada waw tu mana jamak lah, waw jamak. Wujuhakum ni muka-muka kamu. Taklah kamu basuhkan muka-muka kamu. Muka satu aja. Jadi kita jangan faham muka banyak. Muka seorang pun satu je kan. Gitu. Jadi digunakan perkataan jamak ni untuk ramai lah. Jumlah ramai. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu ilal marafiq, sehinggalah kepada siku-siku kamu. Jadi digunakan perkataan jamak. Dalam Arab ni dia ada mufrad, kalimat mufrad ni tunggal satu, isnain dua, jamak ni tiga atau lebih. Jamak ni tiga atau lebih. Ya, bila jumpa perkataan ada waw tu kan, kadang-kadang dia menggunakan waw jamak. Wujuh aku maksudnya wajhun, wajhun satu muka. Wajahani dua muka, wujuh banyak muka. Aidiakum tangan-tangan, aidi tangan. Asalnya yadun, yadun tangan, satu tangan aja. Aidaini dua tangan. Aidia, aidina, aidina jamak. Kan? Aidiakum ilal marafiq. Marafiq asalnya siku, mirfakun, siku. Mirfakun satu siku, mirfakan ni dua siku, marafiq ni banyak siku lah. Dan kebiasaan Malaysia dia ada dua siku kiri kanan, tak ada yang tiga siku. Okay? Di sini menggunakan jamak, menunjukkan ramai lah, ramai. Jadi ayat Quran ni minta kita membasuh muka. Cuma muka ada batasan muka, dan tangan ada batasan tangan lah. Itulah sampai ke siku yang wajib kita basuh. Lebih daripada itu maka sunat lah. Itu. Baik. Jadi mesti tertib. Dalam kata rukun wudu ni mesti ada tertib. Dan banyak ibadah dalam Islam ni dia mesti ada tertib. Tak boleh kita buat sesuka hati kita je. Ikutlah syarat dia, rukun yang tertib dia. Itu. Kalau kita nak basuh kaki dulu, kalau ikut logik dia kan boleh basuh kaki dulu. Tapi disebabkan Islam ni dah susun macam tu, syariat dah susun, kena basuh muka dulu, basuh muka dulu dah. Jangan pergi basuh kaki dulu. Bila kita basuh kaki dulu, maka kita dah buat satu bina'ah. Bina'ah kan? Perkara yang melanggar syariat. Islam dah susun step by step. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang telinga tu sunat. Okay? Jadi tak masuk dalam rukun. Telinga tu masuk telinga. Jadi bila Islam dah susun cantik, jangan kita begitu bertukar pula. Aku nak masuk kaki dulu lah, lepas tu basuh kepala, lepas tu basuh tangan, lepas tu last sekali basuh muka. Jadi orang tengok pelik lah. Jadi kita bawa mazhab baru. Kita dikatakan orang membawa mazhab yang baru. Kita dihukum sesat. Gitu. Jadi Islam dah susun dia cantik, tiba-tiba kita buat yang lain pula. Sebab zaman sekarang ni zaman orang pandai-pandai dan terlampau cerdik sangat. Islam dah susun macam tu, dia buat macam lainnya. Dia tak puas hati apa Islam susun. Jadi kita ikutlah apa yang syariat telah atur pada diri kita. Baik. Jadi ayat ini menyebutkan perkara yang wajib dalam wudu, mengikut tertib ataupun susunan. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuh oleh kamu akan muka kamu dan tangan. Ikut tertib lah. Selain itu, Rasulullah SAW tak pernah berwudu tanpa tertib, mengikut seperti yang disebutkan dalam ayat Quran tersebut. Dan sebagaimana yang nyata pada hadis yang sahih menyebutkan dengan kata sambung summa, kemudian yang membawa maksud tertib. Demikian juga Nabi SAW dalam ibadah haji menyebutkan ibda'u bima bada'allahu bih. Ibda'u bima bada'allahu bih. Mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan dengannya. Jadi kalau Allah Ta'ala dah mulakan Al-Quran begitu, ikutlah apa yang Allah Ta'ala mulakan tu. Allah Ta'ala tertib pada kita. Janganlah kita pandai-pandai nak buat susunan yang baru. Aku tak puas hatilah apa yang Nabi buat ni.
Aku nak buat susun yang baru, nak buat mazhab baru, kan? Ikut tertib dia. Tak ikut tertib. Gitu. Baik. Dalam kaedah usul fiqh, asal pun usul ataupun asal agama, usul, pengajaran itu diambil berdasarkan umum lafaz. Oleh itu, apabila seseorang dengan sengaja meninggalkan tertib, maka wudunya tadi tidak sah lah. Tidak sah lah. Jadi kalau kita meninggalkan tertib tadi, kita basuh kaki dulu, lepas tu baru basuh kepala, tangan lah, muka lah sekali. Jadi kita punya wudu itu tidak sah. Maksud tidak sah, tidak diiktiraf oleh syarak. Tidak iktiraf oleh syarak, tak sah lah. Jadi sia-sia lah kita buat. Itu. Konon kita ni anda lah. Aku ni anda lah. Aku ni alim fiqh, alim buat mazhab baru dan sebagainya. Jadi kita tak nak ikut tertib tadi. Boleh? Ikut tertib lah. Itu juga kalau rukun khutbah kan. Dan khutbah pun dia ada tertib. Rukun khutbah dia ada tertib. Pertama, rukun khutbah apa? Pujian kepada Allah Ta'ala. Puji kepada Allah Ta'ala. Rukun khutbah. Yang kedua, selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, berpesan dengan bertakwa kepada Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Okey. Yang keempat apa lagi? Yang keempat ialah membaca salah satu daripada ayat Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mana-mana salah satu pada ayat Quran. Dan yang kelima iaitulah berpesan berdoa untuk kaum muslimin. Berdoa untuk muslimin. Okey. Jadi dia itulah 5 rukun khutbah. Ikutlah tertib tu. Pertama mesti ada pujian kepada Allah. Yang kedua mesti ada selawat kepada Nabi sallallahu. Yang ketiga mestilah membaca salah mana-mana ayat Quran. Salah satu ayat Quran. Yang keempat maknanya kita yang ketiga tadi berpesan dengan bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian membaca mana-mana ayat Quran. Dan yang kelima ialah berdoa untuk orang muslimin kan. Jadi ikutlah tertib tu. Jadi kalau kita tak ikut tertib, tak sah lah kita punya rukun khutbah tu. Tak sah rukun khutbah. Kemudian kalau boleh jangan diselangi dengan benda-benda lain lah. Takut nanti rukun khutbah kita terlupa. Takut rukun khutbah. Sebab kadang-kadang ada imam saya tengok, bila masuk rukun kedua, lepas daripada duduk tu bangun rukun kedua, dia sempat bagi nasihat, peringatan yang tak ada kaitan dalam teks khutbah tu. Jadi bila dia beri peringatan kat situ, ditakuti rukun khutbah tu lupa. Bila rukun khutbah lupa, dia dah melompat ke rukun khutbah yang ketiga, yang keempat dan sebagainya. Ada saya tengok berlaku macam tu. Kalau boleh kita nak berpesan tu lepas sebelum daripada azan ada makan azan yang pertama tu. Kalau nak pesan kat situ lah. Ataupun selepas solat Jumaat berpesanlah yang tak ada kaitan dengan teks khutbah tu. Kadang nak berpesan, ada memang kadang nak berpesan pasal selipar hilang lah apa kan. Jadi tak sesuai situ. Dia takuti kita terlupa rukun khutbah. Bila terlupa rukun khutbah, tak sah khutbah itu. Kalau ikutkan kena ulang semula lah solat Jumaat tu. Baik. Jadi dalam kaedah usul, pengajaran itu diambil berdasarkan lafaz. Oleh itu apabila seorang dengan sengaja meninggalkan tertib, maka wudunya tidak
tidak sah. Tak sahlah wuduk kita. Cuma ada pada kadang tak perlu tertib pun. Contohlah rukun nikah. Rukun nikah dia tak perlu tertib. Yang penting ada suami, bakal suami ada, bakal isteri ada, mesti ada wali kena ada, lepas tu saksi. Kemudian sirah nafas. Dapat ijab kabul. Dia 5 rukun khutbah, tapi dia tak perlu ikut tertib. Tak boleh ikut tertib. Yang penting 5 tu ada. Yang penting 5 tu ada. Kita tak boleh ikut tertib. Tapi kalau ada lapak orang kata berwuduk, mesti ikut tertib. Okay? Baik. Contohnya, jika orang berhadas mandi. Jika orang yang berhadas mandi, lalu dia membasuh ke semua badannya dengan niat mandi atau niat bersuci atau niat mengangkat hadas, maka jika dia membasuh anggota badannya secara terbalik tanpa menurut urutan tertib dalam wuduk, maka tidak terhasil wuduk untuknya. Tetapi jika dia mandi dengan basuh bermula daripada kepala turun ke kaki, maka sahlah wuduknya. Jika dia mandi, masa mandi ni mandi ada besar lah. Mandi ada besar. Nawaitu raf'al hadasil akbari. Saja pun mengangkat ada besar kan. Kerana Allah Ta'ala. Jika dia pun basuh daripada atas sampai ke dia tak ada ikut turutan tu, tak ikut pun. Maka terangkatlah ada besar tadi sekali dengan wuduk. Sekali wuduk sekali terangkat. Mana sahlah tu wuduk tadi, walaupun dia tak ikut tertib. Tapi kalau selain daripada mandi dia ada besar kan, kita nak berwuduk mesti ikut tertib. Mesti ikut tertib dia. Mula daripada muka, lepas tu tangan, lepas tu sebahagian daripada kepala, lepas tu kita membasuh kaki. Baik. Jika orang berhadas mandi, hadas mana ada masalah. Bukan ada kecil. Sebab ada kecil tak perlu mandi pun. Dia mesti ada besar kan. Jika orang berhadas besar mandi, lalu dia membasuh ke semua badannya dengan niat mandi atau niat bersuci atau niat mengangkat hadas besar, maka jika dia membasuh anggota badannya secara terbalik tanpa mengikut turutan dalam wuduk, maka tidak terhasil wuduk untuknya. Tetapi jika dia mandi dengan membasuh bermula daripada kepala turun ke kaki, maka sah wuduk. Kalau dia mandi ikut daripada kepala sampai ke besar. Tapi kalau dia mandi mulai daripada kaki, tak sah. Mandi mulai kaki tak salah. Dia mesti niat mandi daripada kepala. Dan biasanya kita memang niat mandi itu memang daripada kepala kan itu. Jika seseorang menyelam dalam air dan berdiam di dalamnya dalam satu masa yang boleh berlaku tertib, maka salah wuduknya jika diniatkan wuduk. Ini kerana dengan cara itu boleh menjadi tertib. Ulang-ulang, jika seorang menyelam dalam air dan berdiam di dalamnya air, itu air lah, dalamnya air, dalam satu masa yang boleh berlaku tertib tadi, maka sahlah wuduk jika diniatkan wuduk. Ini kerana cara ini boleh menjadi tertib. Jadi dalam air tapi dia dalam keadaan tu dia basuh satu-satulah, muka, tangan kan, kaki, kepala, kaki dan sebagainya kan, tertib. Maknanya diam dalam air itu dalam satu masa yang boleh berlaku tertib, dalam satu tempoh masa. Dia diam dalam air, itu dalam satu jangka masa, contohnya berapa minit. Kalau kita akan wuduk lah biasa berapa minit kita akan wuduk? 10 minit 5 itu laju tu 10 minit berapa 10 minit lah kau duduk. Tapi jangan isap okok ketika kau duduk. Jadi sama duduk isap okok.
Tak kisahlah berapa, yang penting kita dapatlah semua tadi kan. Maksud basuh muka, lepas tu tangan kan, lepas tu sebagai kepala dan kaki. Anggaplah contohlah 5 minit lah contoh. Jadi kita duduk dalam air tu 5 minit. Kita berendam dalam air tu 5 minit lah contoh kan. Maka angkat hadas kecil tadi. Maka sahlah wuduk kita. Sahlah wuduk kita. Jika seorang menyelam dalam air dan berdiam di dalamnya dalam satu masa yang boleh berlaku tertib, maka sahlah wuduk itu jika diniatkan wuduk. Ini kerana dengan cara ini boleh menjadi tertib dalam tempoh tersebut. Jika seseorang menyelam dalam air dengan niat wuduk, kemudian dengan segera dia keluar, maka sahlah wuduknya. Jika seseorang menyelam dalam air dengan niat wuduk, kemudian dengan segera dia keluar, maka sahlah wuduknya. Ini kerana jika dia mandi untuk mengangkat hadas besar, dengan cara itu maka mandiannya sah. Maka lebih utama lagi sahnya mengangkat hadas kecil. Dan kerana ketetapan ini boleh terjadi walaupun dalam beberapa second sahaja. Walaupun dalam beberapa second, beberapa saat sahaja. Sebab ada orang angkat wuduk dia cepat kan. Jadi Pak Kudung dia angkat wuduk. Jadi sampailah air pada batasan tu. Contoh batasan muka, batasan kaki, batasan tangan kan. Yang penting sampailah. Walaupun dia walaupun contoh dia masuk dalam air, dia berendam dalam air tu beberapa second, lepas tu dia keluar. Tapi dia niat, mesti angkat niat angkat wuduk lah. Macam tu. Kesahlah wuduk dia. Tak perlulah kata kalau kita dah berendam dan niat berwuduk, kita berendam beberapa second, lepas tu kita keluar, kita angkat wuduk lagi. Jadi sebenarnya tak perlu lagi sebenarnya. Tak perlu lagi angkat wuduk. Tapi orang ni kadang kita nak yakin, walaupun kita dah mandi tadi, dah berendam tadi, ada niat angkat wuduk dalam berendam tadi, lepas tu kita bangun dan kita angkat wuduk lagi kan. Betul, lebih yakinlah kebiasaan orang macam tu. Sebenarnya kita masuk dalam air beberapa saat dia pun dah angkat wuduk dah. Tapi dengan niat kita angkat wuduk dah. Dan kita mandi tu, kita berendam tu. Boleh? Tapi jangan menyentuh kemaluan dah. Ini kalau mandi kan nyentuh kemaluan lagi. Lepas siap kadang apa kucing dalam air lah, terpegang dalam air kan. Separuh tu. Baik. Jadi kesemua 6 kewajipan dalam wuduk itu wajib dilakukan dan tidak sah wuduk tanpanya. Ia seru sesiapa yang meninggalkan satu kewajipan itu batallah wuduknya dan dia wajib mengulangi semula untuk mengesahkan wuduknya. Itu kalau ikut tertib lah. Tetap ikutlah ikut tertib dia. Jangan kita melangkaui tertib ataupun menyalahi tertib. Kemudian sunat-sunat wuduk. Sunat-sunat wuduk ni pun banyak juga ni. 7, 8, 9, 13. 15. Baik, sunat-sunat wuduk. Terdapat banyak perkara sunat dalam wuduk, iaitu diberi pahala bagi siapa yang melakukannya, tetapi tidak sia-sia jika meninggalkannya. Sekiranya ditinggalkan kesemua atau sebahagian, maka wuduknya masih sah. Akan tetapi dengan melakukannya, wuduknya lebih afdal dan sempurna lah. Ada sunat terpenting pertama membaca bismillah. Sunat membaca bismillah. Baca bismillah sunatkan pada wuduk serta segala ibadah dan perbuatan yang lain. Bacaan paling sempurna ialah dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak angkat wuduk tu, basuh tangan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke basuh tangan kan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jika hanya menyebut Bismillah, maka dapatlah fadilat membaca Bismillah. Jika hanya menyebut Bismillah saja tanpa menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kan?
Kan ada seorang bismillah. Boleh tak? Boleh je. Dia dapat pahala bismillah tak? Jika hanya menyebut bismillah, maka dapatlah fadilah baca bismillah. Jika pada awalnya seorang lupa dan sengaja tidak membaca bismillah, kemudian teringat ketika berwuduk, maka hendaklah membacanya ketika itu. Nampak? Kalau terlupa lah, jika terlupa. Dah biasa kalau kita terlupa, banyak masa kita terlupa. Jadi kita lupa baca bismillah. Dah basuh tangan dah. Pun ingat, oh bismillah terlupa. Boleh baca bismillah ketika itu. Ketika membasuh tangan. Kemudian jika dia tidak baca bismillah hinggalah selesai wuduk, maka tak perlu lagi dibaca bismillah kerana tempat untuk membaca bismillah telah luput. Kalau terlupa, dah habis wuduk dah, aku ingat baca bismillah. Jadi tak perlulah baca bismillah lagi. Dah selesai kan, baru baca bismillah buat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ikutkan auzubillah pun tak boleh lagi dah. Tak boleh lagi. Kalau bismillah, lepas tu makan pula dulu sebelum sembahyang. Tu bolehlah makan dulu, minum dulu. Untuk dah angkat, tiba-tiba ada pula kuih lopai pisang lah atas meja kan. Makanlah kuih lopai pisang tu. Bacalah bismillah kan. Bismillah untuk nak makan je lah, bukan bismillah untuk duduk tadi. Untuk duduk tadi dah habis dah masa bismillah dia. Dia sama ada kita baca pada permulaan ataupun pertengahan. Kalau kita lupa, kita baca pertengahan. Kalau dah habis wuduk, nak ke bismillah, tak ada apa-apa. Tak ada kesan apa-apa lah, tak ada pahala lah maksudnya tu. Baik, kemudian jika dia tidak baca bismillah hingga selesai wuduk, maka tak perlu lagi dibaca bismillah kerana tempat untuk membaca telah luput. Membaca bismillah adalah pada permulaan wuduk, iaitu ketika membasuh kedua-dua tapak tangan. Nampak? Ketika kita tapak tangan kita menyentuh air, itu dah boleh lah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia seru semasa membasuh kedua-dua tapak tangan, diniatkan melakukan sunat wuduk, iaitu membaca bismillah pada ketika tersebut. Bismillah dengan nama Allah, kan, aku mulai dengan nama Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi dalam baca bismillah pada permulaan wuduk adalah hadis Nabi SAW diriwayatkan daripada Anas. Katanya, talaba ba'dul ashabin Nabi SAW wudu'an falam yajidu ma'an faqala alaihi salatu wassalam hal ma'a ahadin minkum ma'un fa'utiya bima'in fawada'a yadahu fil ina'i allazi fihi ma summa qala tawaddau bismillah. Qala Anas ra'aitul ma yafuru min baini asabihi hatta tawaddau min inda akhirihim fakanu nahwan minas sab'in. Setengah sahabat Nabi SAW mencari air wuduk, tetapi mereka tidak menemuinya. Lantas Nabi SAW bersabda, apakah pada salah seorang kamu terdapat air? Kemudian seorang datang membawa air. Lalu baginda meletakkan tangannya pada bekas yang ada air tersebut. Gitu. Wawada'a yadahu bil ina'i allazi fihi ma. Kemudian Nabi kata, tawaddau, duduklah kamu dengan membaca bismillah. Tawaddau bismillah. Duduklah dengan nama Allah, iaitu menyebut nama Allah ketika memulakan wuduk. Anas berkata, aku melihat air memancar keluar pada jari jemari Rasulullah SAW. Sehingga kan mereka semua dapat wuduk dan jumlah mereka kira-kira 70 orang, Masya Allah. Banyak kan? 70 orang kan? Air keluar daripada jari-jari Nabi tadi. Air itu digunakan untuk mengalir wuduk. Jumlah tentera 70 orang. Mana banyaknya air itu yang keluar lah daripada cerah-cerah Nabi jari itu. Seorang-seorang lah.
one by one akan wuduk. Menggunakan air yang keluar daripada cerah jari Nabi SAW. Masya Allah. Itu mukjizat Nabi lah. Mukjizat Nabi banyak. Salah satunya itulah terpancarnya air daripada cerah-cerah jari Nabi. Nabi saja, manusia lain tak ada. Jangan pula kita mengaku pula, keluar air daripada cerah-cerah jariku. Yang ada air peluh lah. Air peluh adalah keluar air untuk dan Nabi terpancar, tak ada. Air lain adalah pancar kan. Betul tak Fazil? Air lain terpancar tak? Betul Ustaz. Air betul tak ada. Yang ada Nabi dan Rasul saja. Jika seseorang dengan sengaja tidak baca bismillah atau kerana terlupa, maka wuduknya sah. Kerana membaca bismillah itu sunat, bukannya wajib. Ada sunat aja. Tapi walaupun sunat, kita ditekankan, digalakkan. Sebab apa? Kita nak ittiba'. Ittiba' itu maksudnya mengikut Nabi. Macam mana Nabi buat, kalau boleh macam itulah kita nak buat. Betul tak? Itu juga sembahyang sunat lepas sembahyang sunat selepas daripada sembahyang fardu. Ada kalau kita ni malas sembahyang sunat, kan? Sakit lutut lah, apa sebagainya kan? Jadi kita tak ittiba' lah, tak ikut Nabi lah. Sedangkan kita kata nak ikut Nabi. Tapi dalam sembahyang sunat kadang kita tak nak sembahyang sunat. Kita lebih suka berborak, bercerita kan. Berborak, cerita bab politik lah, bab apa dan sebagainya. Sedangkan kan masa kita tu dah dicuri. Disebabkan kita masa kita dah terbang kat situ lah. Patutnya kita ambil masa tu dengan sembahyang sunat. Paling tidak pun 2 rakaat lah sunat selepas fardu ataupun sebelum daripada fardu. Okay. Baik. Jika seorang yang sengaja tidak baca bismillah atau kerana terlupa, maka wuduknya sah kerana bismillah adalah sunat, bukannya wajib. Ialah walaupun dia sunat, bukan wajib, tapi kita ditekankan. Kan? Ditekankan, digalakkan. Tiga sembahyang apa? Sembahyang sunat apa banyak sembahyang sunat ni. Sembahyang sunat hari raya kan? Sembahyang sunat hari raya ni orang tu sunat je. Tak payah sunat-sunat pun tak apa. Tapi orang berdua sembahyang sunat gaya. Sembahyang sunat wajib ke dah tak ada? Sembahyang wajib tak datang. Sembahyang wajib tak datang. Sembahyang wajib kan tak buat. Sembahyang gaya buat. Bila sembahyang gaya tu ramai kan, dengan pakai baju Melayu baru dia, dengan bersamping dia, dengan bersongkok kan itu. Sembahyang baru tak buat. Sunat buat. Ni tak boleh juga. Tak boleh. Baru yang kena buat dulu. Dan sunat tu kemudian. Tapi dah sembahyang raya kan kita digalakkan sebagai sunat raya, memenuhkan masjid, memenuhkan surau. Itu. Tapi kita kadang buat tak tahu je kan. Ada kalau tak tahu sembahyang raya, tak raya lantar lah kau. Yang penting aku raya. Yang penting aku raya. Yang penting bakal mocun. Ya. Jadi ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a wa lam yazkur ismallah alaihi kana tahuran lima marra alaihi ma." Siapa yang berwudu tanpa menyebut nama Allah, maka ia menjadi pembersih mengikut air yang mengalir ke atasnya. Iaitu wudu itu membersihkan daripada dosa kecil. Nampak? Mana dari segi di sudut ruhiyahnya, daripada sudut ruhiyah, sudut dalamannya, wudu tadi membersihkan dosa-dosa kita lah. Dosa kecil, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan dan sebagainya. Jadi kita dengan wudu itu sekurang-kurangnya dapat membersihkanlah dosa-dosa kecil yang kita buat. Tapi dosa besar, kena bertaubat kepada Allah. Hanya tu. Dengan dosa kecil, dengan kita pakai wudu itu sekurang-kurangnya insya-Allah dapat menggugurkan segala dosa-dosa kecil yang kita telah pun buat gitu. Baik, kemudian
Yang kedua, membasuh kedua-dua tapak tangan. Disunatkan membasuh kedua-dua tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas air. Sebelum masukkan dalam bekas air. Walaupun kedua-duanya telah diyakini bersih atau dia berwuduk daripada bekas air seperti cerek atau air yang terbit dari lubang kolam. Jika dia tidak meyakini kebersihan kedua tapak tangannya, maka makruh dia mencelupkannya ke dalam bekas air sebelum terlebih dahulu memasuknya sebanyak 3 kali. Ulang. Disunatkan membasuh kedua-dua tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bekas air, walaupun kedua-duanya itu diyakini bersih. Kita nak masukkan tapak tangan kita dalam bekas air. Bekas air itu tak sampai 2 bola pun. Bekas air tak sampai 2 bola. Kita nak masukkan tangan kita dalam bekas air itu. Boleh masukkan? Dia kata disunatkan membasuh kedua-dua tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya. Sebelum kita masukkan tapak tangan kita dalam bekas air yang kurang daripada 2 bola, kita disunatkan basuh tangan dulu. Disunatkan membasuh kedua-dua tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bekas air, walaupun kedua-duanya telah diyakini bersih atau dia berwuduk daripada bekas air seperti cerek atau air yang terbit daripada lubang kolam. Kalau kita nak masukkan tangan kita dalam bekas air yang kurang daripada 2 bola, boleh. Tapi dengan syarat tangan itu dibasuh dahulu di luar. Basuh dulu sebanyak 3 kali. Dah basuh 3 kali tapak tangan kita, barulah kita boleh masukkan air tapak tangan kita dalam bekas air. Walaupun dia kurang daripada 2 bola. Walaupun kurang daripada 2 bola. Naklah dibasuh dahulu. Gitu. Sebanyak 3 kali. Disunatkan membasuh kedua-dua tapak tangan sebanyak 3 kali sebelum masukkannya dalam bekas air, walaupun kedua-duanya tapak tangan tadi telah diyakini bersih. Walaupun kita yakin tapak tangan kita bersih, kena juga dibasuh oleh dia. Atau dia berwuduk daripada bekas air seperti cerek atau air yang terbit dari lubang kolam. Jika dia tidak meyakini kebersihan kedua tapak tangan, maka makruh dia mencelupkannya ke dalam bekas air sebelum terlebih dahulu memasuknya sebanyak 3 kali. Makruh. Di mana kalau kita tak basuh, kita nak celup juga tangan kita dalam bekas air, hukumnya makruh. Sebab dibasuh dahulu dia kata sunat lah, ini sunat. Sunat dibasuh dahulu. Walaupun kita yakin tangan kita bersih, dia tak ada pun kita pegang benda kotor kan, tak ada, bersih. Tangan pegang apa, pensel je, pegang komputer je kan, tangan bersih, tak ada main benda kotor, tak ada pegang sirap. Ini tangan pegang sirap kan, tangan minyak lah, buat kerja-kerja maintenance kan, kat kotor tangan kan. Itu. Baik. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumih fala yaghmis yadahu fil ima hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu." Yang maksudnya idza staiqadha, apabila terjaga salah seorang kamu min naumih, daripada tidur, fala yaghmis, maka janganlah dia memasukkan yadahu, tangannya, fil ina, dalam bejana, hatta yaghsilha, sehingga dia membasuh dahulu salasa, sebanyak 3 kali. Sehingga dia basuh sebanyak 3 kali. Jangan dicelup, yang mini jangan celuplah, jangan celupkan dalam air itu, sehingga dia basuh 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, maka sesungguhnya
dia tak tahu di mana tangannya tadi tidur. Masuk tidur tu, tangan tidur maksudnya dia tak tahu tangan dia tu apa. Dia ketika dia tidur kan, dia tak tahu tangan tu pegang apa ketika dia tidur. Itu sebabnya sunat dibasuh sebanyak 3 kali. Walaupun kita anggap benda tu enteng lah, buat apa nak basuh kan je. Bukan tangan pada kotor pun, tangan bersih kan. Ini digalakkan. Sebab apa? Dia kata fa'innahu la yadri. Alasannya apa? Fa'innahu la yadri aina batat yadahu. Maka sesungguhnya dia tak tahu di mana tangan dia tadi tidur, tangan dia tadi berbaring kat mana, tangan tadi terletak kat mana ketika dia lelap, bergeruh dan sebagainya. Itu sebabnya disunatkan. Baik. Orang yang tidak tidur tetapi merasai kemungkinan terdapat najis pada tangan, maka hukumnya sama seperti orang yang tidur. Sekiranya dia meyakini adanya najis, maka wajib basuh. Kalau dia yakin pula memang bernajis, memang wajib pula dibasuh sebelum masukkan air dalam bejana tu. Itu lagi pula aula pula wajib basuh. Kalau tak ada najis, ayam ke cicak ke, memang tak ada lah, tak najis apa kan. Memang bersih lah, tangan kita cantik bersih. Itu pun sudah kata dibasuh dahulu, sebelum mencedok tangan dalam air. Kemudian membasuh kedua tapak tangannya hukumnya sunat semasa wudu. Membasuh kedua tapak tangan hukumnya sunat semasa wudu. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ada orang bertanyakan kepadanya tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau minta satu bekas tembaga yang memuatkan air, lalu menunjukkan kepada mereka cara wudu Nabi SAW. Beliau menuangkan air daripada bekas itu ke atas kedua-dua tangannya, lalu membasuh 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya dalam bekas itu. Al-Hadis. Demikian juga Utsman dan juga Sina Ali menunjukkan cara wudu Nabi SAW dengan membasuh tangan sebanyak 3 kali. Nampak? Jadi para sahabat pun buatlah macam mana Nabi buat. Jadi kita pun ikut sahabat, kita pun ikut Nabi, kita ikutlah cara yang sahabat dan Nabi buat. Kita basuh dulu 3 kali tu. Basuh 3 kali. Ataupun kadang biasa kita pakai paip je. Walaupun pakai paip pun kita basuh juga 3 kali. Walaupun pakai paip, kita digalakkan basuh dulu 3 kali. Kalau kita pakai bukan paip, mana bejana ni bekas air kan. Yang air tu kurang daripada 2 bola, kita nak cedok dalam tu kan. Tu yang kita kena basuh dulu 3 kali tu. Sunat dibasuh 3 kali. Dia kata. Kemudian yang ketiga, bersugi yang merupakan perkara sunat dalam wudu. Nampak? Sunat kita kat wudu tu bersugi dahulu. Kadang-kadang bersugi pagi sekali, malam pun tak bersugi, nak tidur pun tak bersugi. Mana saya semalam sekali bersugi. Okeylah, ada juga bersugi. Ini tak ada satu bersugi. Lagi parah kan. Sebulan tak bersugi. Tampakan bulu gigi pun letak kat mana. Satu hari pun kadang-kadang kita kalau tak bersugi, satu hari pun kita lupa bulu gigi letak kat mana, ubat gigi letak kat mana, kita lupa. Apalagi sebulan sekali bersugi kan, lagi lupa tak tahu letak kat mana. Okay. Jadi digalakkan bersugi setiap kali angkat wudu. Ada kata ini merupakan perkara sunat dalam wudu berdasarkan hadis riwayatkan Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli solat. Kalaulah kerana tidak memberatkan wudu umatku, aku memerintahkan mereka supaya bersugi setiap kali nak solat. Kalau benda ni tak beratlah kepada umatku, kata kepada diri kita lah, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak menjadi keberatan atas umatku, kalau kita rasa tak berat lah,
kita digalakkan bersugi. Kata. Kalau tabligh tu dia gunakan kayu tu je, senang. Kan? Senang. Kayu arak namanya, bukan arak, kayu arak. Kayu arak. Manakala dalam riwayat Ibn Muhammad dan riwayatkan oleh Al-Bukhari secara ta'liq mengesangkutkan dan dengan lafaz jazam menyebutkan la amartuhum bisiwa ma'a kulli wudu. Dia kata la amartuhum bisiwa ma'a kulli wudu. Nasihat aku perintahkan mereka bersuci setiap kali berwudu. Setiap kali wudu. Ma'a kulli wudu, pada setiap kali wudu. Walaupun kita bukan nak solat, kita nak mengaji kan, kita nak mengaji Quran, kita nak wudu kan, pun digalakkan bersiwak. Ma'a kulli wudu, dia beza inda kulli solat ma'a kulli wudu. Kalau inda kulli solat, yang di atas tu setiap kali nak solat, betul? Setiap kali solat kita wudu. Kalau lafaz di bawah ma'a kulli wudu, berserta setiap kali wudu, tak salah. Kau wudu tak apa, wudu nak sembahyang ke, wudu nak baca Quran ke, ataupun sengaja berwudu tak nak buat apa-apa, tapi kita wudu aja, ataupun wudu kerana nak buat tahlil ke, nak baca Yasin, kita tak wudu kan, kita digalakkan bersiwak. Kalau jatuh, kenalah buat gigi, bergigi selalu, tak pakai. Jadi penerangan tentang cara bersuci dan fadilahnya telah pun disebutkan sebelum ini. Perintah dalam hal ini berarti wajib. Tetapi baginda SAW tidak melakukan perintah itu, maka ditunjukkan hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan sebelum kita baca kitab lagi? Ada? Tak ada? Kalau tak ada, kita lihat soal jawab agama tu, buku soal tu 103, betul? Dua. Bab 3. Okey, bab 3. Perkembangan ilmu tasawuf. Soalan 33. Bagaimana dengan perkembangan ilmu tasawuf? Perkembangan ilmu tasawuf macam mana? Jawapannya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun menyatakan dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Dan kitab ini popular lah, yang dikarang, yang banyak dirujukan di kalangan orang cerdik pandai. Itulah kitab Al-Muqaddimah. Awal dia kata tasawuf atau sufi, tasawuf asalnya perkataan sufi. Sufi ada satu daripada cabang ilmu agama Islam yang baru. Kata satu daripada cabang ilmu Islam yang baru. Perjalanannya ialah perjalanan menuju kebenaran dan hidayah sebagaimana jalan yang telah dilalui oleh golongan salafus salih. Peringkat awalnya dia lebih berbentuk ibadah dan mengatasi masalah secara berterusan, menjauhi perhiasan dunia, memisahkan diri pada manusia dengan cara berkhalwah ataupun beribadah kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan begini, maka para sufi mendapat satu kesan.
iaitu ilmu yang khusus dipahami oleh mereka sahaja. Ilmu yang bersifat amali dengan rasaan rohani, az-zuk. Kan dia ada zuk kan. Dia orang tasawuf ni dia ada zuk. Kalau orang zahiriyat saja, orang fiqh je, kadang dia tak merasai zuk itulah kemanisan ibadah kan. Sebab apa? Dia beribadah zahir saja. Sebabnya dalam ibadah pun ditekankan khusyuk. Khusyuk itulah bila masuk khusyuk, itu dikatakan tasawuf tu. Maknanya bukan saja badan kita dalam solat, hati kita pun dalam solat. Banyak di kalangan kita ni ibadat je dalam solat. Kan? Hati dia punya pemikiran tak melalau ke mana-mana. Dia kadang tidak khusyuk. Sedangkan khusyuk perkara ini ditekankan juga. Bila sebut khusyuk itu dikatakan tasawuf. Sufi dah kan? Itu. Baik. Jadi dengan keadaan ini para sufi mendapat satu kesan. Kesan daripada apa? Kesan daripada dia meninggalkan dunia. Kemudian kesan dia berkhalwah, ibadah menasihkan diri. Okey? Dia dapat satu kesan lah zuhd tadi, iaitu ilmu yang khusus dipahami oleh mereka sahaja. Ilmu yang bersifat amali tapi ada rasaan rohani. Zuhd dikata. Lalu mereka memulakan berbicara mengenai ilmu ini sebagaimana yang telah susun oleh dalam karya-karya penulisan mereka. Seperti Imam Ghazali, banyak kan ulama tasawuf. Yang paling popular Imam Ghazali, Junaid al-Baghdadi, ini ulama tasawuf. Lepas itu Syekh Ibn Athilah As-Sakandari, Syekh Ibn Athilah As-Sakandari. Kemudian siapa lagi? Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Siapa Syekh Jamaluddin Al-Qasimi? Dia yang mengarang kitab Bimbingan Mukminin. Kitab Bimbingan Mukminin itu ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Kitab Ihya Ulumuddin ini satu kitab yang banyak jilid juga lah. Kemudian Ihya Ulumuddin pun dia ada syarahnya. Ada syarah yang lain. Ada syarah-syarahnya lah yang mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian antara kitab yang popular juga kitab Hikam. Kitab Hikam, kitab Minhajul Abidin, kitab Penawar Hati, Syekh daripada Syekh Al-Mandili, kitab Penawar Hati itu kita karang Imam Ghazali. Apa kitab Minhajul Abidin karang Imam Ghazali. Kemudian kitab Hikam itulah dikarang oleh Syekh Ibn Athilah As-Sakandari. Syekh Ibn Athilah As-Sakandari. Hikam itu maksudnya kata-kata hikmah. Kata-kata hikmah maksud kata hikam. Dia bukan hadis. Dia bukan hadis, bukan Quran, tetapi kata-kata hikmah. Yang mana kata-kata hikmah itu pun asalnya bersumber daripada Quran dan hadis Nabi SAW juga. Tetapi Syekh Sakandari ini dibuat kata-kata hikmah. Yang maknanya kata-kata hikmah ni itu agak rumit untuk kita fahamlah. Melainkan kita kena baca syarahnya, syarah-syarah kita hikam ni baru kita faham. Oh, ini maksudnya kata-kata hikmah itu. Gitu. Dan banyak lagi lah kitab lain kerja ulama kena al-sufi. Kitab Maruki Ubudiyah pun berkenaan dengan akhlak juga ataupun sufi. Banyak lagi lah. Baik. Lalu mereka mula bicara berkenaan ilmu ini sebagaimana disusun oleh karya-karya penulisan mereka. Oleh yang demikian, berkembanglah tasawuf daripada soal-soal melaksanakan ibadah kepada menjadi satu cabang ilmu Islam. Adakah pada zaman Nabi tidak ada ilmu tasawuf? Ada. Zaman Nabi ada ilmu tasawuf, ilmu tauhid pun ada, fiqh pun ada. Tetapi dia hanya dalam bentuk bahan mentah kan. Dia dalam bentuk bahan mentah. Belum lagi diasing-asingkan oleh ulama. Oh, ini tasawuf, ini fiqh, ini hadis, ini tafsir, ini kan. Jadi yang musuh itu ulama-ulama yang kemudian selepas daripada kewafatan Nabi SAW, setelah kewafatan daripada para sahabat, dan selepas daripada kewafatan tabi'in, jadi ulama-ulama yang
ulama salaf, ulama khalaf, jadi mereka menyusun. Jadi dibuat klasifikasi, silakan. Atas spread klasifikasi ataupun pengasingan ilmu-ilmu tadi supaya kita lebih faham. Oh, ilmu tasawuf ini tarikat. Ini tarikat apa? Okey. Ini tafsir apa? Tafsir biru'yah ataupun tafsir maudhu'i dan sebagainya. Hanyalah pecah-pecah ilmu tu. Hati orang belajar diambil masuk fakulti Islam, masuk bidang agama, masuk universiti, banyaklah pengkelasan, banyaklah kos-kos bidang kita belajar lah, gitu. Itu dalam cabang dalam bentuk belajar tu. Cabang bahasa Arab lagi banyak lagi cabang dia. Bahasa Arab dia ada nahu, dia ada sorab, dia ada ilmu nahu, ilmu sorab ada. Lepas tu dia ada ilmu adab dan nusus. Adab nusus maknanya sastra Arab. Sastra Arab, adab dan nusus. Gitu. Lepas tu kita ada ilmu mantik, ilmu logika. Kita ada ilmu bayan, ilmu ma'ani dan ilmu badi'. Dan banyaklah pecahan-pecahan bahasa Arab saja. Ilmu insya', ilmu arud ni ilmu syair. Qafi, syair-syair bahasa Arab lah, gitu. Sebanyaknya cabang ilmu Islam ni. Jadi kalau kita tak belajar, jadi kita tak faham. Kita menganggap diri kita pandai kan. Kita syok sendiri je. Pandai tak payah belajar lagi dah. Dulu sekolah rendah dah belajar. Walaupun nak belajar lagi. Ini satu tanggapan yang salah sebenarnya. Tanggapan yang salah. Kalau kita anggap diri kita hanya sekadar sekolah menengah, ya dah cukup rajin, tak payah belajar lagi, ini mana satu pemikiran yang salah. Kita kena ubah pemikiran itu lah. Sedangkan sebab ilmu agama ni sangat luas. Sampai ketua pun kita mengaji pun kadang-kadang tak habis lagi. Nampak tak? Itu belum masuk ilmu falak lagi. Ilmu kaji bintang kan. Penetapan tarikh puasa, penetapan tarikh raya, kita perlu kepada ilmu falak. Gerhana matahari bila berlaku, gerhana bulan bila berlaku, kita tak tahu benda tu bila berlaku, tapi ilmu falak dia dah tahu dah, jangka dah bila akan berlaku. Gerhana matahari bulan dia dah tahu dah. Kita hanya tahu dalam paper kan, gitu. Ini satu ilmu juga. Jadi sangat luaslah ilmu Islam. Jadi amat malanglah kita menganggap diri kita ni dah pandai, cukup belajar sekolah rendah menengah, tak payah belajar lagi. Dan baik, dia suruh untuk mendefinisikan tasawuf sebagai satu ilmu untuk mengetahui cara manusia sampai ke tahap manusia kamil. Manusia sempurna lah, kamil manusia sempurna. Tentang tahap-tahap kebahagiaan mereka, cahaya yang zahir pada derajat-derajat mereka sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Hal ini kerana berdasarkan secara teori, berkenaan hajat, darjat dan makam tak mungkin dapat menjelaskan hakikat sebenarnya. Ini sebabkan ibarat yang diberikan hanyalah sekadar yang boleh memberi kepahaman kepada ahli-ahli bahasa sahaja. Nampak tak? Jadi sebenarnya pada segi hakikat ni memang kita tak dapat menjadi insan kamil yang sempurna lah. Sebab yang sempurna sebenarnya Nabi je. Nabi je yang sempurna. Kita ni masih lagi kurang. Walaupun kita ni orang biasa, tetapi kita kena ada usaha dan ikhtiar lah untuk mencapai darjat yang sempurna. Tapi nak sempurna perfect semua memang tak dapat lah. Betul tak? Tak perfect kan? Walaupun dia tasawuf macam mana pun, mungkin dia ni seorang yang sufi, dia ni guru terikat dan sebagainya, dia ni terikat tu, terikat ni dan sebagainya, banyak terikat, berpuluh terikat dia ambil kan, belum juga dianggap perfect, sempurna 100% kehidupan dia. Tetap ada dia buat silap dan salah juga kan. Malahan kalau sebut dalam kitab Hikam tu, syarah Hikam, walaupun dia seorang wali, walaupun dia seorang ahli ma'rifatullah, walaupun seorang ahli ma'rifatullah, belum juga sampai pada tingkatan perfect kehidupannya 100%.
masih ada kelemahan dan kekurangan. Walaupun dia wali, boleh terbang di udara dan boleh berjalan atas air sekalipun gitu. Tetapi kita ditekankan, digalakkan menuju ke sana, kan? Menjadi orang yang sempurna, gitu. Baik. Kalau sebut sini, satu ilmu untuk mengetahui cara manusia sampai ke tahap manusia kamil. Manusia sempurna lah kamil ataupun perfect kehidupannya. Jangan nama je kamil tapi tak perfect. Pun tahu dia. Kita nak jadi orang yang nama kamil tapi perfect. Nak perfect 100% memang tak dapat lah. Betul tak? Walaupun mungkin namanya Soleh. Nama kau siapa? Soleh, Muhammad Soleh. Walaupun dia seorang namanya Soleh. Walaupun dia seorang nama siapa? Hajah Sabariah. Namanya Hajah Sabariah, Hajah yang sabar. Tapi kadang tak sabar juga. Ya tu. Nama je sabar tapi tak sabar. Tapi walaupun begitu, sekurang-kurangnya kita dah ada macam tanda aras. Kata tapaklah, secara tapak untuk menjadi orang yang sempurna, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa, yang baik. Tentang tahap-tahap kebahagiaan mereka, cahaya yang zahir pada darjat-darjat mereka sesuai dengan kadar kemampuan manusia. Hal ini kerana membahaskan secara teori berkenaan darjat dan makam tak mungkin dapat menjelaskan hakikat sebenarnya. Apa? Hakikat darjat kedudukan kita Allah Ta'ala, makam kita Allah Ta'ala, hakikatnya kita pun tak dapat menjelaskan macam ni. Gitu. Ini sebabkan ibarat yang diberikan hanyalah sekadar yang boleh memberi kefahaman kepada ahli-ahli bahasa saja. Kemudian bagaimana perkembangan aliran tasawuf sunni? Cukup dah? Cukup? Dah. Wallahu alam. Sekarang datang kita masuk soalan ke-34. Sejam cukup lah. Yang lebih-lebih kan tuan ada hal lain gitu. Ada soalan? Tak ada? Wak? Jumpa suka Wak? Jumpa lah. Kan biasa sesat je kan. Cari surau sini memang sesat dia tak jumpa. Jauh boleh. Jauh boleh. Nak cari mana dekat tu yang tak jumpa jalan tu. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'ilman mutaqabbalan rizqan halalan wa barakatan katsiran wa sayyidina fadaya 'alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadha jamal marhumah wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antum fadhil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qaballallahu minkum. Alhamdulillah kuliah kita sudah pun selesai. Jadi saya jumpa semua jemaah duduk dekat sini, kita minum dulu. Sesudah minum kita balik. Saya tahu hari ini ada gotong royong, jadi kita minum dulu.